Apa khabar semua? Memang anda tak salah baca dan memang kacang sebenarnya boleh selamatkan enjin anda. Kacang yang saya masukkan boleh selamatkan enjin anda ni adalah kacang walnut. Kalau anda guna enjin direct injection, maknanya injektor minyak anda tu terus injek minyak ke dalam silinder pembakaran. Anda mungkin perlukan kacang ni untuk elakkan enjin anda tu ada masalah nanti. Jadi dalam video ni anda akan tengok apakah simptom yang anda akan rasa dekat enjin sebelum anda perlu guna kacang ni dan macam mana kacang ni boleh selamatkan enjin anda. Okey, jom kita tengok. Baik, sebenarnya enjin kereta kita ni sekarang ni sangat canggih dan makin lama dia makin canggih. Antara enjin yang canggih ni kita panggil sebagai direct fuel injection. Memang sekarang ni dah banyak enjin guna direct fuel injection ni. Kalau dekat Proton contohnya, diorang panggil TGDI, iaitu Turbocharged Gasoline Direct Injection, dan manufacturer lain guna nama lain-lain lah. Sebelum teknologi direct fuel injection ni ada, kebanyakan kereta memang dah guna fuel injection system. Cuma dia injek minyak tu dekat port. Maknanya minyak petrol kita tu akan dimasukkan dekat intake manifold sebelum lalu intake valve. Jadi minyak ni akan bercampur dengan udara ikut ratio yang betul, dan bila intake valve tu buka, campuran ni akan dibawa masuk ke dalam enjin. Tapi disebabkan engineer sentiasa push untuk naikkan efisiensi enjin dan sentiasa nak bagi enjin ni lagi power tapi guna minyak yang lagi sikit, diorang dapat tahu yang kalau kita injek terus minyak dekat dalam silinder, diorang boleh dapat pembakaran yang lebih lengkap, dan disebabkan ada cooling effect daripada minyak tu akan kurang berlaku pre-ignition dan diorang boleh boostkan enjin tu lagi ganas. Maknanya kalau dulu guna enjin 2 liter, sekarang mungkin boleh kecilkan enjin tu jadi 1 liter plus turbo. Jadi enjin akan running lagi panas, tekanan akan lagi tinggi dan enjin tu jadi lagi efisien. Itu yang sekarang kereta anda most likely dah guna dah direct injection ni. Dan of course lah, bila enjin ni makin canggih, harga dia akan jadi makin mahal. Salah satu sebab direct injection ni mahal adalah fuel line tu memang high pressure. Iyalah, sebab kita nak inject dia masuk waktu compression stroke. Maknanya memang tekanan tengah tinggi dalam silinder masa tu. Jadi minyak tu tekanan dia kena lagi tinggi, barulah dia boleh masuk ke dalam silinder. Jadi nak bina sistem ni yang menjadikan enjin tu lebih mahal, dan secara langsung kereta pun akan makin mahal. Jadi sebab tu direct injection ni biasanya di offer dekat variant yang paling tinggi. Ini satu kelemahan direct injection lah, dia jadi mahal. Tapi kelemahan yang kedua, yang lagi serius tapi tak ramai orang perasan adalah carbon build-up dekat intake valve kita. Kalau dulu pakai port injection, minyak petrol ni akan masuk dekat intake manifold, dan bila intake valve open, minyak ni akan lalu dan sapu sekali bahagian atas intake valve tu. Jadi kalau ada carbon build-up pun, bila minyak ni sapu, carbon tu akan pergi dari situ dan turun dekat bawah enjin. Jadi bila guna je direct injection, maka tak ada lagi lah minyak yang akan sapu intake valve kita ni, dan bila ada carbon build up ni, dah tak ada benda nak bersihkan dia. Carbon ni kan nak tak nak mesti akan ada, sebab pembakaran dalam enjin kita ni bukanlah 100% komplit. Mesti ada sisa-sisa carbon yang akan tertinggal. Masalahnya bila dah ada yang start melekat dekat intake valve tu, partikel carbon lain akan makin mudah untuk melekat dan lama-lama dia akan jadi tebal. Dia macam kolesterol dalam salur darah kita. Mula-mula satu partikel je tersangkut, tapi makin lama dia makin besar dekat situ, dan bila cukup lama akan blok terus salur darah tu. Samalah macam carbon build up ni. Mungkin tahun pertama sikit je, lepas tu tahun kedua makin banyak. Bila dah 5-6 tahun, mungkin build up ni akan jadi cukup tebal sampaikan valve kita tu tak boleh nak tutup dengan rapat. Even kalau ada build up dekat piston kita tu, bila lama sangat, enjin kita tu boleh berubah kapasiti dia. Jadi pressure pun akan makin tinggi dan compression ratio akan lari. Kalau benda ni jadi, memang dah kira teruk lah. Tapi isu besar yang melanda enjin-enjin direct injection ni adalah carbon build up dekat intake valve. Kalau dia terkumpul sampai valve tu tak boleh nak tutup habis, maka bila sampai power stroke je,
power yang kita nak tu tak dapat. Enjin tu jadi lemau sebab sebahagiannya dah bocor keluar. Dan kalau lama-lama kita biarkan benda ni, boleh rosaklah enjin tu. Sekarang anda dah faham apa masalah direct injection ni, barulah kita boleh cakap macam mana kacang walnut ni boleh selamatkan enjin anda. Jadi carbon build up yang ada tu kita kenalah bersihkan, betul tak? Sebelum dia makin melarat. Dan nak bersihkan ni, cara dia adalah kita sembuhkan kulit kacang walnut yang dah dikisar halus dekat carbon build up tu. Somehow orang jumpa yang kulit walnut ni memang perfect untuk kikis carbon tu, dan pada masa yang sama dia tak damage kita punya intake valve. Jadi apa yang diorang buat adalah dia akan tutup intake valve tu sebaik mungkin supaya kulit walnut ni tak masuk dalam silinder. Lepas tu dia akan sembuhkan walnut ni guna compress air dekat tempat yang ada carbon build up ni. Dan bila dah bersih dekat situ, sisa-sisa walnut ni akan disedut balik guna vacuum. Dan benda ni sampai sekarang orang masih buat, dan dekat Malaysia pun memang ada orang provide servis ni. Nama commercial procedure nak bersihkan carbon ni adalah walnut blasting. Jadi kalau anda yang ada kereta yang guna direct fuel injection, lepas tu dah pakai lama, lepas tu muncul pula simptom-simptom macam power kurang, minyak makan banyak, rough idling, lepas tu asap exhaust banyak gila. Ini mungkin tanda-tanda yang carbon build up tu dah banyak. Jadi hantar bengkel dan minta mechanic check. Dia bukanlah terus akan blast enjin anda tu. Dia akan tengok dulu dengan kamera kecil, betul ke carbon build up ni dah teruk. Sebab carbon ni warna dia hitam, memang obvious nampak dekat kamera. Kalau nampak dah banyak carbon, bolehlah anda buat walnut blasting ni. Harga pula sekitar RM500. Of course lah, bergantung pada kedai dan model kereta. Kalau kereta anda masih dalam warranty, mungkin manufacturer boleh buatkan benda ni untuk anda. Apa-apa pun kena tanyalah service center. Jadi bila dah buat walnut blasting ni, immediately anda akan rasa beberapa perbezaan pada enjin tu. Contohnya kita akan rasa power tu datang balik macam mula-mula beli kereta dulu. Minyak pun dah tak teruk sangat dah macam sebelum walnut blasting. Dan paling penting sebenarnya, anda boleh rasa tenang sikit lah sebab enjin anda dah tak ada lagi carbon build up ni. Ada juga orang kata kalau guna minyak ron tinggi, ada aditif yang boleh buang carbon build up ni. Tapi bukan masalah aditif tu ada ke tidak. Tapi memang dekat intake valve tu, minyak petrol tak boleh sampai dekat situ kalau kereta anda guna direct fuel injection. Jadi minyak murah ke minyak mahal ke, memang dia tak sampai dekat kita punya intake valve tu. Baik, kalau anda dah tengok video ni sampai sini, tapi ada benda teknikal pasal enjin yang anda tak berapa faham yang saya explain tadi, plus anda ni pula seorang pemilik kereta, saya jemput anda untuk join kursus enjin Zero to Hero secara online, di mana saya akan terangkan segalanya tentang enjin ni untuk anda supaya anda boleh faham kalau ada something yang tak kena dengan enjin anda. Orang pun akan susahlah nak tipu anda nanti sebab anda dah tahu banyak pasal enjin ni. Ada lebih 50 video dan 5 jam konten untuk anda tahu segalanya tentang enjin dan sistem-sistem dekat dalam enjin anda tu. Segala mitos penjagaan yang tahyul pun saya ceritakan sekali. Saya ada buka preview untuk anda layan dulu, percuma saja, dan kalau kursus ni sesuai untuk anda, baru anda join. Link untuk tengok preview ni saya letak dekat bawah. Okey, jadi anda sendiri pernah tak buat walnut blasting ni? Macam tak sangka kan, kacang boleh selamatkan enjin. Tapi janganlah guna kacang nganying tu. Tak jadi apa nanti. Sekali lagi, link untuk join kursus enjin Zero to Hero saya letakkan dekat bawah. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah dan jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.